dituduhkan sebagai pembunuh senyap, kini ianya semakin membarah dalam kalangan rakyat Malaysia. 89% pengamal undang-undang mahu buli siber dikategorikan sebagai kesalahan jenayah. Kes buli cyber bukan isu terpencil lagi. Majlis Kebangsaan Korea Selatan akan membentangkan rang undang-undang RUU berkaitan perbuatan buli cyber selepas kematian bintang K-pop Choi Jin-ri atau Suli. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya, Nurul Ain bersama ahli kumpulan saya, Syazwina dan Farah nak berkongsi mengenai isu cyberbuli dan seterusnya kaitan cyberbuli ni dengan penghayatan etika dan peradaban. Ada kaitan ke? Tonton video ni sampai habis, okey? Okey, isu cyberbuli ni sebenarnya bukanlah benda yang asing lagi. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita dah pun berada dalam zaman teknologi atau orang kata apa? Abad 21. Semuanya dekat hujung jari je sekarang ni. Sebab tu trend cyberbuli ni kalau kita tengok semakin hari semakin menjadi-jadi. Menurut Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, sehingga bulan Januari 2022 je, pihak mereka dah terima sebanyak 500 buah panggilan melalui talian bantuan berkaitan cyberbuli. Zaman sekarang ni pantang nampak benda yang buat kita tak puas hati je, terus laju nak komen itu ini, terus nak condemn lah itulah. Tak semua tapi majoriti. Lebih teruk lagi, perkara tu dah jadi seperti budaya yang dinormalisasikan dalam media sosial. Normalize apa benda? Benda ni bukan culture kau nak normalize. Bukan Kalau korang nak tahu, sebenarnya terdapat beberapa ciri cyberbuli yang boleh kita kenal pasti, iaitu gangguan atas talian, penyamaran atas talian, penyalahgunaan foto, mengambil bahagian dalam video shaming, mewujudkan laman web atau blog untuk menjatuhkan orang lain dan terlibat dalam subtweeting. Kalau korang tak pernah dengar pasal subtweeting ni, sebenarnya subtweeting ni dia macam, contohnya pembuli ni dia muat naik post di media sosial tentang seseorang tanpa mention identiti orang yang disebut. Tapi si pembuli, khalayak umum dan mangsa tu sendiri tahu kiriman tu ditujukan pada siapa. Hati-hati, itu pun dikira cyberbuli tau. Lagi-lagi kalau perkara yang dikongsi tu tak betul dan boleh menjatuhkan seseorang. Antara kes cyberbuli yang pernah berlaku di Malaysia ialah pada Mei 2020 yang melibatkan gadis berusia 20 tahun bernama Tivianagi. Puncanya, mangsa ada memuat naik satu video di TikTok dengan rakan sekerjanya yang berwarga asing. Video tu sebenarnya video santai-santai je, just untuk hiburan. Tapi ada orang lain yang pergi bawa video tu, post ke Facebook dan kecam mangsa dengan benda-benda yang tak betul lah. Lepas tu makin ramai orang yang mengecam mangsa. Sampai satu tahap tu, mangsa pun ambil tindakan ekstrim dengan membunuh diri sendiri. Masalah cyberbuli ni bukan boleh terjadi dekat orang biasa je tau. Golongan yang berpengaruh seperti ahli politik, artis pun turut tak terlepas. Saya paling ingat kes pada tahun 2019 iaitu bintang K-pop yang terkenal di Korea Selatan iaitu Suli yang dijumpai mati di rumahnya dalam keadaan tragis dan dipercayai akibat bunuh diri. Semua ni berpunca akibat kecaman-kecaman yang beliau terima di media sosial yang memang sangat teruk lah. Sampai beliau mengalami tekanan melampau dan bertindak sedemikian. Sebenarnya ada banyak lagi kes-kes yang menyayat hati ni yang korang boleh baca kat internet. Dan perkara-perkara ni seharusnya tak sepatutnya berlaku sama sekali. Kes cyberbuli ni tak boleh buat main tau. Sebab walaupun dia tak sama macam kes buli fizikal yang mana kalau buli fizikal kita boleh nampak kesan dia dengan mata kasar. Tapi cyberbuli ni dia more to dari segi mental dan emosi. Kesan yang paling ketara kepada mangsa ialah masalah tekanan melampau. Bila mangsa dah tak tahan dengan info-info palsu yang tersebar, kecaman netizen dan sebagainya, perkara-perkara seperti ni akan menjadikan mangsa berasa takut, diganggu, terancam dan akhirnya meninggalkan trauma dalam hidup. Melalui laporan daripada tabung kanak-kanak pertubuhan antarabangsa ataupun lebih dikenali sebagai UNICEF, Malaysia menduduki tempat kedua di Asia bagi masalah cyberbuli dalam kalangan belia. Jadi, pencapaian ni ke yang kita nak tonjolkan kepada warga dunia? Tepuk dada, tanya hati dan refleksilah diri. Isu cyberbuli ni sebenarnya ia berkait rapat dengan penghayatan etika dan peradaban. Jadi, jom kita teruskan dengan rakan saya, Syazwina. Terima kasih Nurul Ain. Jadi, macam mana kita nak menghayati etika dan peradaban dalam mengatasi isu cyberbuli? Ada 3 pihak yang memainkan peranan penting. Yang pertama, individu. Yang kedua, masyarakat. Dan yang ketiga, negara.
Pihak pertama, individu. Seseorang individu perlulah membiasakan diri membuat kebaikan agar menjadi satu tabiat yang baik. Dah nama pun tabiat yang baik, mestilah memanfaatkan diri. Dan bila memanfaatkan diri, semestinya memanfaatkan orang lain. So, bila dah biasa buat kebaikan ni, seseorang itu tak akan melakukan cyberbully. Sebab dia dah tahu yang cyberbully ni bukanlah sesuatu kebaikan. Selain keluarga, kita mesti ada kawan kan? Tapi, baik ke kawan kita tu? Jadi, kita kena pastikan yang kita bergaul dengan orang yang baik supaya nanti akhlak diorang campur dengan akhlak kita, maka akhlak masing-masing dapat dikukuhkan dan menjadi satu tembok yang dapat menghalang diri daripada melakukan cyberbully. Pihak yang kedua, masyarakat. Bersikap intelijensi dan madani bila menggunakan aplikasi teknologi. Jangan leka, jangan menimbulkan sebarang isu. Jika masyarakat pernah menjadi mangsa cyberbully, seeloknya kongsikan pengalaman tersebut termasuk butiran peribadi pembuli cyber tersebut. Sebab apa? Sebab butiran peribadi pembuli cyber ni penting bagi pihak berkuasa untuk menyelesaikan kes cyberbully. Seterusnya, buat laporan. Mangsa cyberbully ni selalunya akan mengalami kesan yang sangat dahsyat seperti kemurungan, tiada selera makan, anxiety dan sebagainya. Jadi, mereka ni tak berkesempatan pun untuk pergi membuat laporan polis. So, masyarakat boleh buatkan laporan untuk mereka supaya dapat menunjukkan kesatupaduan masyarakat. Hasilnya, pembuli cyber ni akan lebih berhati-hati dalam apa yang mereka lakukan dan boleh mengatasi cyberbully. Pihak yang ketiga, negara atau kerajaan. Kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran tentang ancaman sebenar cyberbully yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Kempen kesedaran ini boleh dilakukan sama ada atas talian ataupun bersemuka. Hasilnya, etika dan peradaban pengguna internet dapat dibentuk dan dibaiki sekaligus dapat mengatasi masalah cyberbully. Bagaimana pula dengan undang-undang? Ya, betul. Kerajaan seharusnya mengkaji dan melaksanakan undang-undang cyber. Agak-agak, kenapa pembuli cyber ni berani sangat? Sebab tidak diambil tindakan oleh pihak berkuasa unless ada yang buat laporan polis. Jadi, bila undang-undang cyber ni dikuatkuasakan, pembuli cyber akan lebih berhati-hati dengan apa yang dia lakukan dan dapat mengatasi masalah cyberbully yang berlaku dalam negara ini. Teknologi seharusnya memudahkan urusan kita, bukannya digunakan untuk menjatuhkan ketamadunan sesebuah masyarakat. Sekian daripada saya, kita teruskan dengan Farah Nur Zahia. Terima kasih Syazina. Baru je tadi Nurul Ain dan Syazina dah ceritakan tentang apa itu cyberbully dan juga apa itu sebenarnya penghayatan tentang etika dan peradaban. Baiklah, mesti korang macam tak percaya kan yang penghayatan, etika dan peradaban jika diterapkan dalam diri individu, masyarakat dan juga negara sebenarnya dapat mengatasi masalah bully cyber ini. Pernah tak korang dengar pepatah, air mampu membelah batu bukan kerana derasnya ia mengalir tetapi kerana seringnya ia menitis. Kunci utamanya di sini ialah persistence ataupun kegigihan daripada setiap pihak untuk mengatasi masalah bully cyber ini. Baiklah, masuk kepada topik semula. Dari segi individu, kalau contohnya individu mengamalkan etika dan peradaban, saya sangat yakin yang dia tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar penghayatan etika itu dengan membuli. Untuk impak pula, berdasarkan wahyu Allah, nilai dalam Islam ada dua, iaitu melakukan perkara yang wajib dan disukai oleh Allah akan mendapat ganjaran dan pahala, manakala manusia yang melakukan perbuatan haram dan tidak disukai oleh Allah pastinya mendapat pembalasan yang buruk.
Seterusnya, impak kepada masyarakat pula. Masyarakat yang beramal dengan konsep etika dan peradaban pastinya mempunyai kehidupan yang lebih aman, damai serta berkembang maju. Kenapa boleh macam tu? Kerana konsep etika dan peradaban ni mendidik masyarakat untuk memupuk sikap toleransi, merapatkan hubungan sesama masyarakat setempat. Agak-agak kalau kita dah ada sikap toleransi dan rapat dengan masyarakat setempat, kita sampai hati tak nak cakap bukan-bukan dekat diorang. Sampai hati tak nak caci maki orang lain menggunakan platform media sosial. Semestinya tidak, bukan? Yang terakhir sekali, impak kepada negara. Ada tak yang tahu tentang wawasan 2020? Ya, antara wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang maju ialah mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika. Dekat sini dapat dibuktikan bahawa sebelum menjadi negara maju, masyarakat di negara itu mesti bermoral dan beretika. Macam mana nak jadi bermoral dan beretika? Pastinya melalui penghayatan tentang etika dan peradaban. Sekiranya Malaysia mampu menghayati etika dan peradaban ini, kita bakal menjadi contoh rujukan kepada negara luar, dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Baiklah, nampaknya kita sudah pun berada di akhir sesi pada hari ini. Zaman ni kita patutnya lebih berhati-hati dalam memberi ulasan di media sosial. Mudah-mudahan kita dapat mengubah tabiat kita dalam bersosial di sosial media. Pesanan terakhir daripada kami untuk semua. Ingatlah bahawa perbuatan menjatuhkan seseorang tidak akan meletakkan anda di tempat yang lebih tinggi. Renung-renungkan dan fikir-fikir